Okay, so kita sambung yang tadi tu. Okay, kita pergi. So revolusi di China ni berbeza dengan revolusi yang pernah berlaku di India. Okay, sebab apa revolusi di China ini dia kalau dari dahagi India tadi dia memang kita nampak dia memang menentang British. Tetapi di China ni dia memang dia menentang British tetapi ada benda lain yang dia tentang, bukan British sahaja dia tentang. Okay. Okay, dan tujuan China berlakunya revolusi China disebabkan untuk mengukuhkan peradaban China. Okey, yang mana masa ini kalau kita ikutkan tamadun dan juga peradaban China sedikit sebanyak telah terganggu. Okey, telah terganggu. Okey, kalau suara cikgu tak clear, sangkut bagi tahu Sebab line tak berapa okey Kalau ada problem bagi tahu. Oh. Okey, sekarang boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Boleh Okey, sambung balik tadi. Okey, kita tengok yang Cina tadi Okey, Cina tadi macam cikgu cakap tadi dia problem dia dia bukan saja menentang China, dia bukan saja menentang British tetapi dia juga menentang pihak lain dalam apa tu? Di China ni dia bukan sahaja menentang British sahaja semata-mata. Sebaliknya dia juga menentang kerajaan Manchuria. Okey. Dia juga menentang kerajaan Manchuria. Okey, jadi apa yang berlaku kepada kerajaan Manchuria ni? Okey, kita akan tengok Okey, jadi ada dua faktor yang menyebabkan berlakunya revolusi Cina. Okey. Faktor yang pertama ialah penentangan terhadap kelemahan pemerintahan dinasti Manchu. Okey. Dinasti Manchu ini dia sebab kita tahu bahawa Cina ada ramai Cina ada ramai dia punya bukan ramai. Cina ada banyak dinasti-dinasti yang memerintah. Okey, dia depends kepada dinasti lah. Okey, dia bermula dengan dinasti lain, lepas tu dinasti lain. Okey.
Antaranya kita ada dinasti Han, dinasti Ming, dinasti Tan, macam-macam dinasti ada. Okay. Jadi suatu dinasti Manchu ni boleh katakan ni adalah dinasti yang terakhir lah yang ada dekat China. Okay. Dinasti Manchu ni merupakan dinasti yang terakhir yang ada di China. Okay, jadi kita tengok balik Dinasti Manchu ni, pertama mereka ini dianggap sebagai orang luar. Okay. Sebab mereka bukannya berasal daripada China betul. Mereka orang luar. Memang menjajah China. Okay, tapi mereka mengasaskan satu dinasti lah. Sebenarnya mereka ini bukanlah orang Cina tulen daripada China, daripada tanah besar China. Dia daripada tempat lain. Okay, daripada Manchu lah. Okay, daripada Manchuria. Dan mereka ini dianggap sebagai orang luar. Okay, dianggap sebagai orang luar dan juga mereka ini telah kehilangan mandat. Okay, cikgu rasa aku pernah bertangkan minggu lepas, aku pernah bagi tahu pasal minggu lepas, pasal mandat ni. Mandat ni kita ada dua jenis. Satu kita orang Cina dia percaya kepada dua mandat. Satu mandat daripada syurga, yang kedua mandat daripada neraka. Kalau mandat daripada syurga ini ialah bagi pemerintahan yang pemerintahan sewaktu masa dia memerintah tu, okey. Masa dia memerintah tu kerajaan dia aman. Okey. Rakyat dia tenang, aman, tak ada masalah pun. Jadi itu kita anggap sebagai mendapat mandat daripada syurga lah. Maksudnya tenang, keadaan yang bahagia. Tetapi bagi raja yang memerintah dalam keadaan mungkin zalim and then banyak masalah berlaku, betul bencana alam ke apa-apa ke. Jadi itu semua yang kita anggap sebagai mendapat mandat dari neraka. Tetapi ada juga yang cakap selain mandat daripada neraka, mereka juga dikenali sebagai kehilangan mandat. Maknanya hilang mandat daripada syurga lah maksud dia. Okay. Ada dua lah gelaran untuk yang mungkin raja yang bermasalah ni. Okay. Yang pertama mandat daripada neraka. Yang kedua kita panggil dia sebagai kehilangan mandat. Okay. Okay. Faktor yang kedua ialah apabila orang Cina telah kehilangan mandat terhadap dinasti Manchu. Okay. Okay, mereka telah hilang kepercayaan. Okay, mereka telah hilang kepercayaan kepada dinasti Manchu. Sebab apa mereka hilang kepercayaan? Sebab dinasti Manchu ni gagal untuk menghalang kemasukan pengaruh barat. Sebab masa ni British cuba masuk ke China sebenarnya. Okay, British cuba untuk menguasai China. Tetapi apa yang berlaku, dinasti Manchu ni, raja daripada dinasti Manchu ini gagal untuk menghalang kemasukan barat. Masa ni banyak sangat pengaruh barat yang masuk. Okay, kalau kita masih ingat kan dalam filem Ip Man ada kan. Kita tak ingat Ip Man berapa yang dia berlawan dengan orang Inggeris tu. Yang boxing tu. Jadi masa tu kita boleh nampak tak? Dia punya pegawai polis pun orang British. Jadi masa tu British dah masuk. Okay. Dan di China ini bercorak anti barat. Okay. Dan dia ada tokoh dia ada seorang nama dia Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen ni dia antara tokoh yang berpengaruh tau dalam gerakan revolusi China ni. Sebab apa? Dr. Sun Yat-sen ni juga dia ada datang ke tanah Melayu. Dia juga ada datang ke tanah Melayu untuk melawat orang Cina di tanah Melayu. Okay, so 3 prinsip rakyat dia ialah San Min Cui, nasionalisme, demokrasi, kebajikan sosial. Okay, dan revolusi Cina berlaku pada 1911. Dan kesan dia, apa yang kita dapat lihat, ada 2 kesan yang berlaku. Kesan yang pertama ialah dinasti Manchu tumbang. Maknanya dinasti Manchu dah tak ada lah, habislah. Okay, dan bila dinasti Manchu dah habis, kesan kedua ialah kemunculan republik. Sekarang ni negara China menjadi sebuah negara republik. Bukan lagi negara yang berasaskan raja. Sebab itulah sekarang ni mereka dah tidak ada raja lagi. Okay, sebab dinasti Manchu ialah dinasti yang terakhir. Dah tak ada raja lagi sampailah sekarang. Okay, kita pergi kepada gerakan Islah. Okay, dia macam cikgu pernah present benda ni. Tak apalah, kita tegang lagi sekali. Okay. Jadi gerakan Islah ni merupakan gerakan pemulihan Islam. Okay, dan dia minta supaya Islam ini dipulihkan. Okay, dan antara pelopor dia, penggerak dia ialah
Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Ada dua orang tokoh dia, gerakan Islah ni. Dan gerakan Islah ni berlaku di Mesir. Okay, berlaku di Mesir. Dan macam mana boleh munculnya gerakan Islah ni disebabkan berlakunya pertembungan kebudayaan Barat dan juga Islam. Berlaku pertembungan antara dua budaya ini. Okay, yang mana kita tahu bahawa budaya Islam dan budaya Barat sangat bertentangan. Okay, sangat berbeza. Jadi sedikit sebanyak sebenarnya telah mengancam Islam juga. Okay, dan gerakan Islah ni juga menyeru umat Islam agar berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Al-Quran dan juga hadis. Sebab apa? Masa ni ramai orang Islam pada waktu itu dan kita tak nafikan pada zaman sekarang pun masih wujud. Apabila mereka sekadar yang sesat tu satu hal lah. Okay? Yang sesat, yang mengaku Nabi palsu, yang ikut ajaran sesat macam-macam, itu dah satu hal. Okay? Ini pula ada pula yang mereka ini lebih fokus kepada akhirat sahaja. Sedangkan Islam ajar fokus kepada dunia dan akhirat. Dua-dua sekali. Janganlah tinggalkan salah satu. Okay? Walaupun kalau nak kejar dunia, janganlah sampai tinggal akhirat. Kalau nak tinggal akhirat, janganlah sampai tinggal dunia. Maknanya sama-sama lah. Okay? Sebab dah kalau semua orang kejar akhirat, kalau semua orang kejar akhirat, dah tu dunia ni nak buat apa? Kita duduk kat dunia ni. Contoh cikgu bayang, cikgu bagi korang fikir. Kalaulah tak ada orang, maksud cikgu, semua fokus akhirat, tak ada orang yang fokus dunia. Maksudnya, tak adalah doktor daripada kalangan orang Islam, tak adalah pakar-pakar yang untuk cek halal haram ni, tak ada orang yang cek. Tak adalah orang yang pakar dalam bidang kaji bulan, nak tengok bintang apa semua tu, nak tengok bulan bila nak puasa apa semua tu, tak ada lah orang. Kalau tak kejar dunia juga. So kena dua-dua, kena pandai-pandai. Okay, tak boleh lah fokus satu je. Kalau fokus satu je, jadilah nanti tak tahu apa-apa. Okay, jadi gerakan Islah ni dia mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Yang mana sesat-sesat tu, yang mengaku sebagai Nabi palsu, yang mengaku bawa agama baru, itu semua perlu ditapis. Itu semua perlu diperangi. Okay. Bukan saja zaman dulu. Benda ni dah berlaku sejak daripada kewafatan Nabi Muhammad lagi. Yang mengaku Nabi palsu ni. Sampailah sekarang tak habis-habis lagi dengan Nabi palsu. Okay, dan juga dalam gerakan Islah ini menyeru supaya umat Islam melepaskan diri daripada penjajahan. Okay, kita tengok Pan-Islamism. Okay, korang tak dapat lagi kan bab 2? So, cikgu bagi separuh je hari tu bab 2. Tapi yang tadi dah dapat kan? Ada yang cikgu hantar tadi yang baru kan? Oh, apa tadi cikgu hantar? Yang baru punya full kan? Ada dapat kan? Okay, so boleh tengok rujukan lah. Okay, so Pan-Islamism pula yang berlaku di Empayar Osmaniyah. Okay. Pan-Islamism ini merupakan satu gerakan yang telah dipelopori oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani juga. Okay, dia juga yang menggerakkan benda ni. Dan dia ni sebenarnya merupakan antara tokoh ulama yang terkenal lah sewaktu zaman nasionalisme ni. Okay, dia merupakan antara tokoh yang terkenal sekali. Okay. Dan Syed Jamaluddin Al-Afghani ni, dia menubuhkan Al-Urwah Al-Urqa. Okay, itu dia punya persatuan dia lah. Okay, persatuan yang dia tubuhkan. Okay. Al-Urwah Al-Urqa. Jadi maksud dia ialah ikatan yang kuat. Jadi tujuan dia menubuhkan persatuan ni ialah untuk memperkuat rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Okay, itu yang dia cuba bawa sebenarnya. Okay, dia nak Islam ni dari sudut rasa bersaudara. Maknanya kita ni kan daripada pelbagai pelbagai agama, pelbagai bangsa kan. Jadi kita cuba untuk merapatkan semula. Okay. Dan juga membawa umat Islam kepada kemajuan. Okay. Dan akhbar yang digunakan ialah akhbar Al-Urwa Al-Urqa. Nama sama juga dengan nama persatuan dia. Untuk menyebarkan idea Pan-Islamism. Jadi Pan-Islamism ni apa benda sebenarnya? Pan-Islamism ni merupakan seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. Okay. Dia adalah seruan persaudaraan umat Islam untuk umat Islam ini bersatu. Tak kisahlah di mana-mana pun di seluruh dunia ini bersatu. Dan bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. Okey, Fatwa 1941 yang telah menyeru umat Islam yang ditindas penjajah Barat
bangkit berjuang bersama-sama dengan Uthmaniyah. Okey, itu yang dia cuba buatlah. Okey, menyeru umat Islam yang ditindas penjajah barat bangkit berjuang bersama-sama upaya Uthmaniyah. Okey, dan penggerak dia, antara penggerak Islamism ini juga ialah Khalifah Abdul Hamid II yang mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia. Dan contohnya kita boleh ambil yang berlaku tanah Melayu ialah peristiwa penentangan Tok Janggut. Okey, kita pergi ke Jepun. Okey, kita tengok dekat Jepun. Okey, dekat Jepun ni, Jepun ni lagi berbeza daripada China dan juga India. Sebab apa? Mereka tidak menghadapi masalah mereka tidak menghadapi masalah penjajahan. Okey. Tetapi apa yang berlaku di Jepun ni ialah satu gerakan untuk memperkasakan Jepun, untuk memodernkan Jepun. Okey, dan dia punya penggerak dia ialah Maharaja Mikoto Meiji. Okey, itu dia punya maharaja dia. Nama maharaja dia Maharaja Mikoto Meiji. Okey. Dan antara sebab kenapa berlakunya gerakan pemulihan Jepun ni ataupun nama lain ialah gerakan pemulihan Meiji. Kenapa boleh berlakunya ialah untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Okey, itu dia punya ni lah. Kenapa dia buat sebab dia nak mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Jadi masa ni Jepun dia sedar, Jepun dia aware tentang British ni. Dia tahu British ni akan menjajah negara-negara yang agak mundur. Jadi Jepun dia mengambil keputusan untuk memodernkan dia punya segala aspek dalam pentadbiran ataupun dalam negara Jepun itu dimodernkan agar barat tidak ada peluang untuk masuk. Okey. Dan dalam gerakan pemulihan Jepun ini, mereka menekankan pemodenan mengikut model barat. Okey, dan dia mahu Jepun ini dihormati oleh kuasa barat. Okey. Sebab dia nak buat Jepun ni macam negara barat juga. Dia nak modernkan negara Jepun ni macam mana negara barat buat. Supaya negara barat menghormati Jepun ni. Okey. Dan seterusnya, Jepun ni dia juga terkenal dengan semangat Bushido. Okey, dia terkenal dengan yang kita panggil sebagai semangat Bushido, iaitu sikap yang sanggup menanggung risiko, bersungguh-sungguh mencapai cita-cita dan sedia berkorban untuk negara. Okey, ada satu lagi semangat sebenarnya tapi dia tak dinyatakan dalam buku teks lah. Kalau kamu masih ingat. Jepun juga menggunakan semangat kamikaze. Okey, semangat kamikaze. Jadi semangat kamikaze ni apa benda sebenarnya? Kamikaze kan. Pernah dengar kan? Biasa kan. Kita ada band tu dekat Malaysia ni dulu. Nama band tu Kamikaze. Kamikaze ni agak famous lah. Orang selalu guna kamikaze. Kamikaze ni apa benda sebenarnya? Okey, kamikaze ni maksudnya berani lah. Maksudnya berani menempuh segala apa saja. Okey, kamikaze tu kalau nak ikutkanlah dalam bahasa kita lah, bahasa mudah maksud dia berani untuk masuk ataupun berani untuk buat apa saja, tak kisah risiko. Dia macam Bushido jugalah, tapi dia lagi ekstrim lagi lah kamikaze ni. Okay. Jadi kamikaze ni apa benda, daripada mana berasal perkataan kamikaze ni? Okay, perkataan kamikaze sebenarnya berasal daripada ribut. Okay, dulu masa kerajaan Jepun, masa Jepun berada di zaman samurai, masa tu ada lawan dengan Mongol masa tu, tentera Mongol. Jadi apa yang berlaku di Jepun, semasa tentera Mongol cuba untuk menyerang Jepun pada ketika itu, apa yang berlaku, secara tiba-tiba, dekat sebab diorang datang daripada China tau. Okay, tentera Mongol datang daripada arah China. So bila mereka datang ikut jalan laut lah. Okay. Tiba-tiba masa tentera Mongol datang tu, tiba-tiba ada angin ribut yang kuat di laut. Yang mana angin ribut tu mereka panggil sebagai kamikaze. Okay, mereka panggil sebagai kamikaze. Kamikaze tu bermaksud ribut jugalah. Okay, angin yang kuat. Jadi telah berlaku kamikaze, maknanya angin tu telah merempuh kapal-kapal tentera Mongol ni dan menyebabkan akhirnya ramai tentera Mongolnya mati. Okay, menyebabkan ramai tentera Mongolnya mati. Jadi orang-orang Jepun dia telah menganggap bahawa ini merupakan satu semangat yang sepatutnya mereka contohi.
Okay, yang mana mereka rempuh je. Macam mana tempuh je. Ada masalah apa tempuh je. Sebab itu kalau kita tengok balik kan, masa Jepun menyerang pangkalan tentera Amerika Syarikat, okay, yang menyebabkan masa tu Hiroshima dan juga Nagasaki dibom kan. Masa Jepun menyerang Pearl Harbor, okay, pangkalan utama bagi tentera laut Amerika, okay, Pearl Harbor, bayangkan masa Jepun menyerang Pearl Harbor tu, dia menggunakan taktik semangat kamikaze ni. Okay, apa yang dia buat? Sepatutnya kalau jet pejuang, sepatutnya mereka tembak ke tak? Kan? Mereka akan menembak kapal-kapal lain yang akan jatuh. Okay? Tetapi orang Jepun ni tak. Dia tembak tu tembak lah. Tapi dia buat lagi satu tindakan lagi, iaitu jet-jet dia tadi, dia rempuh kapal-kapal British yang hebat-hebat ni. Kapal-kapal besar semua tu, dia langgar je. Dia memang berani mati. Dia langgar je. Dia buat macam angin lah. Dia anggap bahawa diorang ni adalah remote yang merempuh satu armada ni. Jadi masa tu, kalah lah masa tu. Okay? Masa tu Jepun menang lah. Jepun menang dekat mereka dan mereka kalah. Okay, sebab Pearl Harbor masa tu memang hancur terus. Kena ni, habis dia punya kapal-kapal perang dia yang hebat-hebat semua hancur. Jadi Jepun ni memang terkenal dengan dua semangat ni, iaitu semangat Bushido dan juga semangat kamikaze. Okay? Dan kita tengok apa kesan dia. Munculnya Jepun muncul sebagai sebuah negara perindustrian yang besar, yang sangat pesat. Okay? Dan Jepun juga mempunyai kuasa tentera yang terkuat sekali di Asia. Okay, dulu China kan, mula dulu China. Zaman perdagangan dulu. Tapi sebab China dah lemah masa tu, okay, China dah semakin lemah dan akhirnya muncullah Jepun. Okay, sebagai sebuah negara yang sangat hebat. Okay, sebab kita tahu bahawa Jepun juga menjajah China. Okay, pada peringkat awal dulu masa zaman Jepun, zaman-zaman dulu-dulu, zaman-zaman samurai apa semua dulu, Jepun pernah dijajah oleh China. Dulu. Okay. Kemudian, ni kira macam Jepun balas dendam ni. Okay. Jepun ni kira dia macam dia balas dendam. Dia menjajah China pula. Okay. Okay, tapi dia jajah China bukannya sebab dia suka-suka menjajah China. Okay. Sebab satu dia masih berdendam lagi. Yang kedua, sebabkan Jepun memerlukan tanah untuk pertanian. Sebab dekat Jepun tak cukup. Tanah pertanian yang ada di Jepun tak cukup. Okay, jadi dia perlukan tanah pertanian yang ada di China juga. Sebab itulah dia menjajah China. Dan disebabkan berlakunya desakan ekonomi oleh negara-negara kuasa barat. Okay. Ya, sebab negara barat pun macam banyak juga yang berlaku. Dan nasionalisme melampau oleh tentera. Sebab tu cikgu pernah cakap dulu bahawa bila kita nak belajar tentang sejarah Jepun, terutama sekali dalam pelibatan Jepun dalam Perang Dunia yang kedua, sebenarnya betul ke orang Jepun ni jahat? Kan? Betul ke orang Jepun tu macam tu, merogol orang, membunuh orang suka hati, pancung orang sana sini? Betul ke orang Jepun ni jahat? Okey, sebenarnya rakyat Jepun sebenarnya tak ada masalah pun. Diorang okey je. Yang masalah sekarang ni ialah golongan tentera. Golongan tentera ni dia macam dirasuk hantu. Entah apa yang merasukimu. Dia macam dirasuk hantu tau, golongan tentera ni. Mereka mendapat semangat nasionalisme yang sangat melampau-lampau. Sampaikan mereka akan membunuh dan juga mereka akan merogol ataupun mereka akan mencolik, memancung, mencederakan sesiapa sahaja yang bukan berbangsa Jepun. Bayangkan, tak tahulah golongan tentera ni masa zaman tu dia macam gila sikit. Dia macam dirasuk, tak tahulah dirasuk dengan hantu apa. Okay, itu yang pernah berlaku di Jepun. Okay, kita pergi kepada di Asia Tenggara. Okay, dekat Asia Tenggara kita tahu bahawa kebanyakan negara dekat Asia Tenggara ini dijajah, kecuali Thailand. Okay. Jadi apakah tujuan berlakunya gerakan nasionalisme di Filipina ni? Tujuannya ialah untuk menghapuskan penjajahan asing. Okay, untuk menghapuskan penjajahan asing. Dan antara tokoh yang muncul pada zaman tersebut, kita ada Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo dan juga Sergio Osmeña. Jose Rizal ni antara orang yang awal lah.
Okay, antara orang yang awal menentang British. Menentang Spanyol. Okay. Dalam gerakan awal, iaitu Jose Rizal lah tokoh dia yang awal tadi. Okay, mereka menuntut Filipina ini dijadikan sebahagian daripada wilayah Spanyol. Dan dia berikan hak yang sama dengan bangsa Spanyol. Okey, jadi masalah sebenarnya yang berlaku di Filipina ni pada zaman dulu, Filipina orang Spanyol ni dia double standard lah. Memang biasalah kan double standard kan, nama pun negeri jajahan, tanah jajahan kan, buat apa dia nak layan betul-betul. Jadi Spanyol telah melayan Filipina dengan macam tak adil lah, berat sebelah. Dan satu isu lagi, orang Filipina ramai juga yang masuk agama Kristian, tetapi bagi orang Spanyol, kedudukan mereka lebih tinggi berbanding orang Kristian Filipina. Jadi menyebabkan orang marah lah, menyebabkan orang Filipina marah lah. Hari itu sibuk sangat sebarkan agama Kristian dekat penduduk Filipina. Lepas tu bila orang Filipina dah menganut agama Kristian, lepas tu orang pula yang melayan secara tidak adil. Jadi sebab itulah diorang marah. Okay. Dan gerakan awal ni juga menubuhkan Liga Filipina. Ni Jose Rizal lah tubuhkan Liga Filipina. Jadi Liga Filipina ni tujuan dia ialah untuk menuntut perubahan dalam pentadbiran Spanyol. Okey, kita tengok gerakan propaganda awal iaitu gerakan Jose Rizal ni lah gagal. Okey, yang mana Jose Rizal gagal walaupun dia antaranya awal untuk menentang Spanyol, tapi dia gagal. Kemudian usaha Jose Rizal ini telah disambung untuk the next level punya. Okay, Bonifacio dan juga Aguinaldo telah menubuhkan Katipunan. Katipunan ni merupakan sebuah gerakan yang radikal. Okay, merupakan sebuah gerakan yang sangat radikal. Apa yang dimaksudkan dengan radikal ni? Maksud radikal ni ialah secara ketenteraan, secara fizikal. Bukanlah secara bekerjasama tetapi lebih kepada ketenteraan. Okay, Katipunan. Jadi, golongan Katipunan ni telah menggunakan akhbar Kalayan. Nama akhbar tu Kalayan untuk menyebarkan ideologi mereka, dan mereka menuntut dan mereka mengajak rakyat bersama-sama untuk membuat ataupun untuk melakukan revolusi, apa yang kita panggil sebagai revolusi Filipina. Okey, kalau kita tengok balik revolusi Filipina ni dia agak besar juga. Okay, boleh katakan itu antara yang pertama lah, okay, yang pernah berlaku di Filipina, yang terbesar. Ramai yang join. Okay, dan berlaku pada tahun 1896. Yang mana mereka telah berjaya untuk menyingkirkan mereka nak singkirkan Spanyol tapi gagal. Okay, jadi revolusi ini gagal juga, tak berjaya. Spanyol masih kekal lagi di Filipina. Okay, kemudian selepas dah kalah tadi tak berjaya, Spanyol masih lagi kuasai Filipina. Maka salah seorang pemimpin daripada Katipunan tadi iaitu Aguinaldo telah mengambil keputusan untuk bekerjasama pula dengan Amerika Syarikat untuk mengusir Spanyol. Sekarang ni dia nak minta backup, dia nak minta tolong kawan di Amerika Syarikat untuk menentang Spanyol. Dan kita dapat lihat berhasil apabila Spanyol berjaya diusir. Okay. Dan mereka telah mengisytiharkan kemerdekaan pada 1899. Okay. Tetapi masalah sekarang ni, Amerika Syarikat pula tak iktiraf. Dan sekarang yang lebih teruk lagi, Amerika Syarikat pula menjajah Filipina. Ni orang cakap keluar mulut buaya masuk mulut limau. Ya ke? Kita balik. Keluar mulut limau masuk mulut buaya. Lebih kurang lah. Okay. Dia bekerjasama dengan Spanyol. Dia bekerjasama dengan Amerika untuk mengusir Spanyol. Sebab mereka nak menjadi sebuah negara. Tetapi apa yang berlaku sekarang ni, Amerika pula yang ambil alih. Amerika pula yang menjadi penjajah dekat Filipina tu. Okay. Dan disebabkan dah gagal lagi, kali kedua dah gagal kan. Maka Sergio Osmeña merupakan ketua daripada Parti Nasionalis ni, dia merupakan presiden kepada Parti Nasionalis ni, telah menggunakan cara berdiplomasi dengan kerajaan Amerika. Okay. Maknanya berdiplomasi ni maksudnya berbaiklah, bekerjasama dengan Amerika Syarikat.
Dan Sergio Osmeña ni telah dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina. Okey. Dan mereka menuntut kemerdekaan sehinggalah Perang Dunia yang kedua dan akhirnya mereka mendapat kemerdekaan. Sebab tu kalau kita tengok kebanyakan negara-negara yang merdeka semuanya boleh dikatakan berlaku selepas Perang Dunia Pertama dan selepas Perang Dunia yang kedua. Kalau dekat Asia Tenggara ni selepas Perang Dunia kedua lah. Kalau ke Eropah yang kedua dia pertama pun dia. Okey. Okey, kita tengok pula dekat Burma, Myanmar. Ha. Ada tengok tak berita sekarang ni apa yang jadi kat Myanmar? Siapa tahu apa yang terjadi dekat Myanmar sekarang ni? Siapa tahu apa yang berlaku dekat Myanmar sekarang ni? Tak ada yang tahu? Apa yang berlaku kat Myanmar ni? Tak tengok berita? Rampasan kuasa. Okey, betul. Berlaku rampasan kuasa oleh pihak tentera. Okey. Rampasan kuasa. Apa tu Amir? Cikgu tak faham. Pengesalihan apa benda tu. Repo tu. Okey, berlakunya rampasan kuasa oleh tentera. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu semua, Myanmar ni merupakan antara negara yang agak mundur di Asia Tenggara ni. Okey. Sebab apa? Mereka tidak ada kerajaan yang betul-betul solid. Okey. Mereka tidak ada sebuah kerajaan yang betul-betul solid. Kerajaan mereka macam tunggal langgang. Okey. Sebab selepas kemerdekaan Burma ataupun kemerdekaan Myanmar, okey, tak ada masalah. Okey. Masa tu Dr. Bamau lah yang pertama presiden dia. Okey, Perdana Menteri dia masa tu tak ada masalah, okey je. Kemudian telah berlaku rampasan kuasa tentera. Dekat dunia ni ada beberapa kerajaan yang kuasa mereka yang tentera mereka berkuasa. Okey, terutama sekali bagi kerajaan yang ataupun bagi negara yang tidak mempunyai raja dan juga yang tidak punya raja raja lah macam kita, tentera kita berada di bawah raja tau. Jadi tentera tidak boleh membuat keputusan sesuka hati. Okey, dia kena mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Okey. Jadi, kalau kita tengok balik Myanmar ni dia ada tentera tetapi dia tidak ada raja. Okey. Dan rampasan kuasa ni biasanya berlaku di negara-negara Timur Tengah. Okey. Antara yang kita tengok contoh apa dekat Mesir. Kalau korang masih ingat lagi apa yang berlaku di Mesir. Sewaktu Mesir menang, masa tu Presiden Morsi Mubarak telah memenangi pilihan raya. Okey. Dan selepas itu tentera rasa macam ada penipuan dan dia telah menangkap Morsi Mubarak ini dan telah memenjarakan dan telah dihukum bunuh. Bayangkan macam tu je dia tangkap orang tu. Macam tak ada pembelaan, tak ada apa tu bunuh orang tu. Jadi itulah tentera ni kadang-kadang dia ada kuasa yang sangat bahaya. Okey. Tapi nasib baiklah negara kita ini ada raja. Jadi raja yang mengawal mereka. Kalau tidak mungkin negara kita pun mungkinlah akan jadi macam negara lain juga. Okey. Sebab apabila tentera terlalu berkuasa, maka bahaya jugalah kepada negara. Okey. Sebab kalau kita tengok macam Myanmar kan, dia punya dulu macam cikgu cakap tadi, okey, Dr. Bamau tadi mula-mula dia secara demokrasi lah dia menjadi Perdana Menteri. Kemudian negara Myanmar punya pemerintahan telah diambil alih oleh tentera. Dan bayangkan tentera mengawal Myanmar selama lebih kurang 40 hingga 50 tahun, agak lama. Kemudian barulah munculnya tokoh-tokoh seperti Aung San Suu Kyi. Okey. Dulu Aung San Suu Kyi ni pernah dipenjarakan dan pernah dikuarantinkan di dalam rumah masa tu. Okey, tentera Myanmar tak bagi dia keluar. Sebab Aung San Suu Kyi ni, perempuan ni, dia sebenarnya merupakan anak kepada tokoh nasionalis Myanmar juga, iaitu bapa dia nama dia Aung San. Dia juga merupakan antara tokoh, nampak tak nama kat dalam tu pemimpin, nampak tak Aung San. Itu bapa dia lah. Okey, anak dia sekarang ni yang perempuan tu Aung San Suu Kyi tu. Okey. Jadi sekarang ni banyak masalah sebenarnya yang berlaku di Myanmar. Kenapa boleh
berlakunya peristiwa rampasan kuasa ni, kalau kita tengok dalam pentadbiran ataupun dalam parlimen di Myanmar, tentera mempunyai kerusi sebanyak 25%. Bayangkan tentera mempunyai kerusi dalam parlimen. Kalau kita sekarang ni mana ada tentera tak terlibat pun dengan benda-benda tu. Kan? Tentera dekat negara kita mana ada masuk parlimen, ada masuk apa, tak ada pun. Okay? Jadi kalau dekat Myanmar ni tentera mereka diberi kuasa. Jadi agak bahayalah. Okay? Dan apa yang kita dapat tengok sekarang ni, Aung San Suu Kyi telah ditangkap, okay, dan beberapa pemimpin yang lain telah ditangkap kerana didapati telah menipu dalam pilihan raya. Okay? Telah didapati menipu dalam pilihan raya dan telah ditangkap, dan sekarang ni Aung San Suu Kyi akan didakwa. Okay? Cuma cikgu tak pastilah apa akan jadi kepada Aung San Suu Kyi ni. Cikgu tak pasti apa akan jadi pada dia. Sebab apa? Kalau kita tengok macam musim barak dekat Mesir telah dibunuh. Okay? Aung San Suu Kyi ni cikgu tak pastilah apa yang akan terjadi kepada dia. Dan kita tak tahulah berapa lama pula tentera akan merampas kuasa ni. Sebab dia dah mengisytiharkan darurat di seluruh Myanmar. Dan apa yang berlaku lagi di Myanmar ni, sekarang ni saya tahu cikgu, sebab cikgu ada kawan-kawan cikgu yang duduk dekat Myanmar, yang orang Myanmar betul. Dia bagi tahu sekarang ni internet mereka juga dipotong. Internet tak boleh berfungsi. Bayangkan internet tak boleh berfungsi tau. Dan hari tu masa awal-awal dulu, hari pertama tu, ada ura-ura yang mengatakan bahawa ATM juga akan tutup. Maka berpusu-pusulah orang Myanmar pergi ke ATM machine untuk keluarkan duit. Ni masa awal-awal dululah ada gambar ni. Okey, jadi kita balik semula ke zaman sejarah dulu. Okey, dekat Myanmar ni, antara penggerak dia ialah golongan kelas menengah. Okey. Golongan kelas menengah ni maksud dia golongan yang bekerja lah. Okey, mungkin kerja dalam jawatan kerajaan ke. Okey, lepas tu Sami Buddha yang dalam bahasa Myanmar, bahasa Burma mereka panggil sebagai Ponggi. Ponggi. Okey, lepas tu golongan Takin. Takin ni maksud dia pelajar. Okey, golongan pelajar. Dan juga golongan petani. Okey, untuk menentang British. Jadi akhirnya kita dapat tengok munculnya golongan Persatuan Belia Buddha. Dekat Myanmar ni golongan kira ni macam golongan muda mereka agak berkuasa tau. Okey. Dan munculnya Persatuan Belia Buddha 1906 yang mana mereka mahu rakyat Burma untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan juga kebudayaan Burma. Itu yang mereka tuntut lah. Okey, dan antara isu yang berlaku di Myanmar ni, kenapa orang Myanmar ni sangat benci kepada British? Salah satu isu dia ialah isu kasut. Yang mana macam cikgu tak ingatlah kelas mana cikgu pernah bagi tahu isu kasut ni. Dia macam ni orang British ni, orang barat lah orang barat. Dia pergi mana-mana dia pakai kasut. Kan, betul tak? Dalam rumah dia, dalam bilik dia pakai kasut. Dia masuk rumah kawan dia pakai kasut. Dia pergi mana-mana dia pakai kasut. Dia pergi gereja pakai kasut. Tetapi bagi kita yang agama daripada belah timur ni, contoh macam Islam, Buddha, Hindu, kita kalau nak masuk dalam rumah ibadat, kita kena tanggal kasut kan, sebab kasut tu dianggap kotor kan. Jadi itulah yang berlaku di Myanmar, yang mana ada pegawai British telah masuk ke kuil Buddha dengan memakai kasut. Dengan memakai kasut. Dia pakai kasut untuk masuk ke dalam kuil Buddha tu. Jadi itulah yang menyebabkan orang Myanmar ni marah. Okey, yang mana tindakan British tersebut telah mencemari kesucian kuil Buddha tersebut. Okey. Dan kita dapat tengok akhirnya muncul lagi Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma yang dipimpin oleh U Bapa. Nama dia U Bapa tau. Okey, nama dia U Bapa. Dan gerakan ini merupakan antara gerakan yang radikal. Okey, dia akhirnya menjadi satu gerakan yang radikal. Dan akhir kita tengok lagi munculnya revolusi pelajar. Pelajar buat revolusi. Okey. Ini golongan belia ni tadilah, mereka menuntut supaya British menubuhkan universiti untuk mereka. Okey, dan kita tengok golongan Sami Buddha pula telah menubuhkan Majlis Am Sagya Samagi untuk mencetuskan perberontakan Sayasan. Okey, menubuhkan Majlis Am Sagya Samagi
untuk mencetuskan pemberontakan Sayasan dan untuk mendapatkan sokongan daripada golongan petani. Okey, itu golongan Sami Buddha. Bayangkan golongan Sami Buddha juga memainkan peran penting dalam nasionalisme di Myanmar. Okey, kamu tahu kan isu yang berkaitan antara Myanmar dan juga Rohingya kan? Ingat kan kes tu kan? Yang dekat Rohingya tu kan? Cikgu ada terbaca, banyaklah juga ramai-ramai komen. Kata, oh padan muka Aung San Suu Kyi sebab menyeksa lagi orang apa tu? Orang Rohingya kan, kata oh menyeksa lagi orang Rohingya kan. Jadi kita tengok banyak yang antara isu Myanmar ni antara macam Rohingya jugalah. Okey. Dan kalau kamu masih ingat kes berkaitan dengan Rohingya ni, mereka telah dibunuh oleh golongan ekstremis Buddha. Okey. Golongan ekstremis, cikgu cakap golongan ekstremis. Yang mana golongan pelampau dalam kalangan apa tu Sami-Sami Buddha. Tapi kita tengok balik sebenarnya krisis antara Buddha, orang Buddha dengan orang Rohingya ni pun cikgu tak pastilah kenapa sampai sekarang masih tak selesai. Okey. Cikgu pernah lah beberapa kali cuba untuk baca berkaitan dengan isu ni. Antara isu dia yang cikgu pelik, kenapa mereka hanya menentang Rohingya? Sedangkan di Myanmar ada ramai lagi komuniti Islam. Okey, Rohingya tu salah satu komuniti dia. Kenapa Myanmar kenapa orang Buddha ini tidak menyerang golongan Islam yang lain? Okey, kenapa dia serang Rohingya? Okey, jadi bila kita tengok balik apa yang berlaku dekat Malaysia ni juga, kalau kita tengok balik. Contoh macam yang, yalah tak adalah baru ni tahun lepas masa tengah COVID tu kan. Ingat tak apa yang berlaku masa tu? Macam mana diceritakan macam mana perangai orang Rohingya ni sebenarnya. Ada yang tubuhkan kumpulan kongsi gelap. Bayangkan datang negara orang, tubuhkan kumpulan kongsi gelap ni. Tak rasa kurang ajar ke? Kan? Lepas tu ada pula yang terlibat dalam kes rompakan, kes ragut, kes bunuh macam-macam. Tu yang apa nama tu? Long Tiger apa nama tu? Itu pun ada juga yang terlibat dalam gangsterism pun ada. Banyak macam-macam. Jadi kalau kita nampak sekarang ni, kumpulan Rohingya ni dah cuba untuk menguasai negara kita pula. Jadi bila kita tengok bila cikgu tanya kawan-kawan cikgu yang kediaman mereka dekat dengan orang Rohingya ni, mereka cakap orang Rohingya ni memang banyak masalah. Memang banyak sangat masalah. Dari sudut kebersihan tu dah satu hal lah. Dari sudut perangai yang agak biadab. Okey, perangai orang Rohingya ni bertahan dan biadab dia. Kalau rumah, dulu kawan cikgu rumah dia kata pernah ada kumpulan Rohingya ni, kat rumah dia tu ramai orang Rohingya. Suka hati je ambil kursi dia dekat depan tu, depan rumah dia. Kursi ke sofa macam tu lah. Jadi bila cikgu dah tengok macam tu, jadi cikgu rasa macam, cikgu tahu kot kenapa golongan ekstremis Buddha ni agak benci dengan Rohingya ni. Sebab kita kena tengok, kalau betul golongan ekstremis Buddha ni benci dengan Islam, sepatutnya mesti dia serang sekali kumpulan-kumpulan yang lain, betul tak? Tapi dia tak serang pun. Dia tak serang pun. Dia hanya serang kumpulan Rohingya je tadi. Okay. Okay. Dan akhirnya adanya Perlembagaan Burma 1935 yang telah memisahkan Burma dan juga India. Okay. Dan merangsang perjuangan berkerajaan sendiri. Okay, jadi masa ni British telah memisahkan antara India dan juga Burma. Okay, sebab Burma dengan India ni sudah sebelah je. Okay. Kemudian nanti India nanti mula-mula British dia pisahkan Burma dengan India mula-mula. Okay. Kemudian India itu dipisahkan dua lagi. Satu Bangladesh, satu India. India dapat belah bawah, Bangladesh belah atas dekat dengan Myanmar. Jadi orang Rohingya ni dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah antara Myanmar dan juga antara Bangladesh. Dia tengah-tengah. Okay. Sebab itulah ramai yang lari ke Bangladesh juga sebenarnya. Ramai yang cuba lari ke Bangladesh. Okay, so tadi, tu ada lagi golongan Takin tadi. Okay, golongan Takin ni mereka menubuhkan parti Do Bama. Okay, parti Do Bama Asia
Asia Yon. Macam itulah sebutan dia, cikgu tak tahu nak sebut macam mana. Okey, yang bermaksud kami orang Burma. Okey, itu parti yang mereka tubuhkan lah. Dan mereka memperjuangkan kemerdekaan Burma. Okey, antara pemimpin yang muncul ialah Aung San, Kyaw Nin, UNU. Okey, ini antara pemimpin-pemimpin mereka lah. Okey, mereka menggelarkan diri mereka ini sebagai golongan takin. Takin yang bermaksud tuan. Mereka menganggap mereka adalah tuan. Okey, sebab apa dia kata? Orang Burma mestilah bertuankan orang Burma, bukan bertuankan orang British. Okey. Dia kata Burma sepatutnya dituankan ataupun yang mentadbir dan juga yang memerintah Myanmar sepatutnya mestilah orang Myanmar sendiri, bukannya orang luar. Okey. Okey, seterusnya kita tengok Dr. Bamau. Okey, Dr. Bamau telah memenangi pilihan raya. Okey, dan dilantik sebagai Perdana Menteri Burma yang pertama pada tahun 1937. Tak lama lah lepas tu akhirnya tentera ambil alih balik. Itu pun lambat lagi lah. Mungkin tahun 1950-an tak saat itu. Tentera ya 50-an ke 60-an lah. Tentera ambil alih balik semula Myanmar. Okey. Kita masuk sikit lah Vietnam. Okey, Vietnam ini telah dipelopori oleh golongan bangsawan dan juga pegawai golongan Mandarin. Mereka memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Okey, yang mana mereka minta supaya pemerintahan beraja mereka dipulihkan semula. Okey. Okey, kita nampak kat sini ada dua golongan tau. Golongan bangsawan dan juga golongan Mandarin. Golongan bangsawan ni maknanya kerabat diraja lah. Okey, dan juga pegawai golongan Mandarin. Okey, akhbar yang mereka gunakan ialah Tribune Indish and Cloche Fele. Tak tahulah macam nak sebut ni. Bahasa dua orang ni. Okey, ni bahasa Perancis sebenarnya ni. Kalau ikut. Okey. Sebab mereka dijajah oleh Perancis. Okey, Vietnam dijajah oleh Perancis. Jadi cikgu rasa ini bahasa Perancis lah kot. Okey, dan mereka mengkritik Perancis. Okey, dan juga anti barat lah. Cikgu rasa dalam kotak ni sebenarnya ada lagi ni barat, tapi dia dah hilang. Okey, tulis kat tepi dia, anti barat. Dia sebab dia memang anti barat dan juga digunakan untuk mengkritik Perancis. Dan kita nampak yang seterusnya, gerakan nasionalisme ini bercorak revolusi. Okey, ada dua ideologi, ada dua prinsip yang diamalkan oleh gerakan nasionalisme ni. Ada dua golongan. Golongan yang pertama ialah mereka yang berpegang kepada nasionalisme. Okey, mereka yang berpegang kepada nasionalisme ni boleh katakan berlaku di banyak negara lah. Dan parti dia ialah VNQDD. Saya tengok dalam buku teks apa dia punya sebutan dia. Vietnam Kuat Dandang kan, tak salah cikgu. Vietnam Kuat Dandang. Kuat Dongdang ke Dandang? Cikgu rasa Dandang. Dan itu nasionalisme. Dan ada yang satu lagi parti yang berfahaman yang berideologi komunis, iaitu Parti Komunis Vietnam yang dipimpin oleh Nguyen Tai Hoc. Okey, kita kalau orang Malaysia ni kan, kita selalu dengar kan orang nama Muhammad, Ahmad, Abdul kan. Tetapi kalau di Vietnam ni, nama favourite mereka ialah Nguyen. Nguyen ni memang biasalah nama-nama bagi orang Vietnam. Kalau kamu search Nguyen, bersepah Nguyen tu keluar nama. Kan, kalau kamu minat bola pun sama, banyak gila nama-nama Nguyen ni. Nguyen ni macam kita lah, kita nama Muhammad kan, ada orang nama Nguyen. Okey. Dan PKV ni dipimpin oleh Nguyen dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ho Chi Minh juga Mula Nguyen Tai Hoc, lepas tu dipimpin oleh Ho Chi Minh. Okey. Kita tengok Vietnam Kuat Dandang ni, mereka memperjuangkan berasaskan demokrasi. Okey, perjuangan berasaskan demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme. Yang ni Vietnam Kuat Dandang tadi. Mereka melancarkan pemberontakan untuk mengusir Perancis. Dan mereka ingin menubuhkan Republik Vietnam. Samalah macam dekat China juga. Okey. Tapi sebelum mereka sempat usir Perancis, mereka gagal Perancis telah bertindak balas dengan menangkap pemimpin Vietnam Kuat Dandang tadi. Dan hukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Nasib baik Ho Chi Minh masih hidup. Mereka bunuh Nguyen Tai Hoc ni. Okey. Kemudian Parti Komunis Vietnam pula.
yang telah dipimpin oleh Ho Chi Minh. Okay, Ho Chi Minh. Okay, 1945 telah mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Okay, kalau kamu masih ingat cerita Rainbow. Okay, kalau kamu masih ingat Rainbow Rainbow ni latar belakang cerita dia sebenarnya dia cerita pasal tentera yang dihantar ke Vietnam untuk berperang. Okay, Vietnam dulu terbahagi kepada dua, Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Vietnam Selatan mengamalkan demokrasi, yang mana nasionalisme lah. Vietnam Utara komunis. Okay. Dan Vietnam Utara dan juga Selatan selalu berperang. Okay. Vietnam Selatan ni Amerika lah dia punya ketua dia kat situ. Okay. Sebab masa dijajah Vietnam Selatan masih dijajah oleh Perancis dan juga Amerika dan juga negara-negara lain. Okay. Dan Ho Chi Minh dilantik sebagai presiden yang pertama sekali untuk Vietnam. Okay. Kemudian di Vietnam Selatan pula yang berpusat di Saigon, ni cikgu cakap tadi lah, telah dipimpin ataupun telah dijajah oleh Perancis dan juga Amerika Syarikat. Dan gerakan penentangan diteruskan sehinggalah pada 1976. Dan akhirnya terbentuklah sebuah Republik Vietnam. Okay. Akhirnya muncullah sebuah Republik Vietnam. Barulah tamat gerakan nasionalisme di Vietnam. Okey, ada soalan apa-apa nak tanya cikgu tak? Ada soalan nak tanya cikgu apa-apa? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada apa-apa. Faham tak kelas hari ni? Faham. Faham. Alright, good. Okay, so kita akan sambung kelas kita pada minggu hadapan. Right.